Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisyafaati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada was siddiqin wa ila syahiril malaikati muqarrabin lil ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu-cucu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara kita, ipar-ipar, mertua kita, pemimpin-pemimpin Islam kita, terutama pemimpin Islam di negara kita yang kita cintai, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah pergi, dan sekalian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, berbagai-bagai lagi kurniaan-kurniaan Allah yang tidak mampu kita hitung. Terutama yang paling besar adalah nikmat diberi kita hidup, di mana hidup itu kita memahami adalah cerita-cerita dari Yang Maha Hidup. Jadi hidup kita ini diulangkan, di dalam setiap talk kita, kita ulangkan, ingatkan balik. Bagi yang dah ingat, alhamdulillah, teruskan. Tapi kita diwajibkan mengingatkan balik, supaya diri kita mengetahui bahawa cerita-cerita yang dahulu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama, yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makhluk untuk Allah tajalikan yang pertama. Dan sampai sekarang dan bila-bila, semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah, skrip-skrip yang Allah nak ceritakan. Baik dia malaikat, baik dia jin, baik dia manusia, nabi, manusia, apa pun. Baik dia binatang, baik apa saja pun. Iblis, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, Yahudi, Nasrani, Majus, siapa pun sekalian alam yang Allah jadikan, semuanya mengikuti kehendak-kehendak, mengikuti apa yang telah Allah skripkan sejak azali dulu. Sejak belum ada semua dalam genggaman Allah, apa semua nak ditajalikan oleh Allah untuk menyatakan keesaan Allah, ketunggalan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Tak ada satu pun yang menyatakan iaitu dirinya, melainkan Esa Tunggal yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, termasuklah diri kita. Dari itu kita jangan lari tajuk. Kalau kita lari tajuk, maka kita mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu iaitu berkehendak untuk menyatakan berbalah dengan Allah.
Apakah engkau Muhammad nak menjadi benteng, menjadikan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk engkau seolah-olah menjadi benteng kepada mereka? Maka Allah Ta'ala tu, adakah dia kata masalah, adakah engkau ni Muhammad nak boleh menjadi benteng, menjadi penolong, nak jadi waris untuk menyelamatkan kepada orang yang mengikuti hawa nafsu? Allah Ta'ala kata, memperingatkan kepada kita ini bahawa buruknya orang yang mengikuti hawa keakuan nafsu ni. Jangan kita anggap alah sikit punya hal lah, hawa nafsu ni sikit. Jangan, Nabi Adam tu sikit aja. Jangan pergi ke pohon tu, Adam. Ya, berpuluh tahun lupa, hampiri juga. Padahal bukan salah besar, hampiri pokok tu je. Tak ada salah besar pun. Tapi disebabkan larangan Allah tu, jangan pandang kecil atau besar, tapi pandang Allah Ta'ala tak mahu kita mengikuti hawa nafsu kehendak. Maknanya kita kena jaga 24 jam diri kita jangan mengikuti sistem hawa nafsu. Sebab inilah menjadi bala bencana yang pertama sekali. Bila mengikuti hawa nafsu, maka dihantar ke dunia. Daripada makam nikmat tu, tak mengikuti hawa nafsu, 99% dalam tempat nikmat Adam duduk, tapi lama kelamaan terbujuk dengan hawa nafsu, hawa tu tadi. Terjadi dua. Mula Adam sendiri tak apa. Bila Hawa dia tadi jadi Siti Hawa tu digoda oleh iblis. Tetapi tetap juga Allah mengatakan jangan salahkan Hawa, jangan salahkan iblis. Allah yang tahu skripnya, maka Adam menyesal. Dia tak boleh salah siapa-siapa. Dia salahkan dirinya awal-awal, jangan dilarang. Mengapa kau layan? Begitulah kita dah memiliki la ilaha illallah, maka hawa itu jangan dilayan. Tetap menyatakan kita ni tidak ada. Tapi bila berasa kita ada, habis. Kita dah merasa hawa tu dah ada, habis kita. Maka Muhammad pun tak mau dekat, Allah pun tak mau dekat. Tapi sebenarnya istilahnya Allah dan Muhammad tak pernah berpisah dengan kita, sebab zat dan sifat. Tetapi kita tadi menghalangi dengan hawa tu tadi. Betapa beratnya. Sampaikan gitu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Muhammad, kau takkan boleh jadi benteng bagi orang yang mengikuti hawa kerana dia tidak mahu kenal dirinya dan tak mahu mengenal Tuhannya. Maka dia tak rasa hawa nafsunya yang dia bertindak tu tadi, ikut hawa nafsu, maka dia tak rasa bersalah besar. Itu pasal kita kena mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, supaya jangan kita mengikuti hawa. Hawa itu tadi adalah kehendak kita. Kita nak berbalah dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa. Jangan mengadakan hawa. Jangan mengadakan akuan diri. Hawa tu akan terjadi bila ada akuan diri. Maka tu Allah bagi kalimah sakti, kita tidak tadabbur, kita tak alamikan dalam kehidupan kita bahawa hawa itu adalah menjadi benteng atau menjadi hijab yang besar kita dengan Allah. Maka kita berada di dalam lembah yang sangat kotor, iaitu lembah yang sangat hina. Lembah yang sangat hina, kita duduk di dalam tu. Penuh kesengsaraan. Walaupun keliling kita ni berbagai-bagai macam nikmat yang ada, tetapi dalam diri kita berada di dalam hawa nafsu itu, berada di dalam keadaan cukup sengsara. Cukup menjadi malapetaka yang besar. Bagi orang dah kenal diri, kenal Allah, maka dia akan merasakan bahawa ada rasa keakuan diri ataupun hawa, kehendak dia, maka dia akan rasakan panas ataupun merasakan tidak tentu arah, tidak tenang, tidak tenteram. Ini adalah kedudukan orang yang bila dia mengaji, kenal diri, kenal Allah, maka dia tidak mahu dirinya berasa akan ada akuan diri. Sebab inilah menjadi halangan hijab dia dengan Allah,
dan dia terputus perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah yang memutuskan, tetapi dia yang membawa dirinya. Dia itu lari daripada kehendak-kehendak Allah, dia keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang perkara ini perkara mudah. Disebabkan keadaan kita mengikuti hawa nafsu, tidak kenal diri, tidak kenal Allah, itu lebih bahaya lagi daripada maksiat-maksiat yang lain. Ya, bukan saya cakap macam tu aja saya ke boleh buatlah maksiat lain, bukan maksud saya itu. Tetapi bila kita mulakan dengan hawa nafsu, kehendak akuan diri, maka akan menjemput maksiat-maksiat yang lain. Tapi apabila Allah Ta'ala kata kita memegang, talqinkan dengan guru mursyid la ilaha illallah, maka kita jadikan mayat diri kita lalu ditalqinkan oleh guru kita dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan dengan cara talqin begitu. Talqin yang perlu dimatikan diri kita dulu, barulah. Seperti mana Rasulullah SAW dikepung oleh musuh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Ketika itu Sayyidina Ali disuruh tidur ataupun duduk di tempat Rasulullah punya tempat membaringkan tidur. Lalu Rasulullah mentalkinkan, matikan diri kau Ali, maka ikuti aku. Maka Rasulullah memberikan talqin la ilaha illallah dan disuruh mati. Baru Rasulullah keluar dengan Abu Bakar, mereka tidak nampak. Maka Sayyidina Ali dapat talqin la ilaha illallah. Dan Abu Bakar di gua mendapat talqin, iaitu Allah tu terlalu dekat. Maknanya tak ada engkau, yang ada hanya Allah. Maksudnya gitu. Jadi cara yang Sayyidina Ali dapat dengan talqin la ilaha illallah hingga buang akuan diri dulu, baru dimasukkan talqin. Sedangkan Abu Bakar dapat, iaitu Allah tu terlalu dekat, rahsia dalam. Itu tadi. Jadi kita nak kena faham itu jalan dia, iaitu dengan membuang akuan diri. Barulah boleh masuk. Makanya kalau ada hawa nafsu, keakuan diri ada lagi, talqin ni takkan masuk. Rahsia yang Allah nak takkan masuk. Kita berada dalam kerugian. Innal insana lafil khus. Kita tidak tahu cara untuk nak ngesahkan Allah, disebabkan akuan diri. Akuan diri ni adalah yang menjemput sifat-sifat mazmumah lain. Riak, takbur, wujub, sum'ah. Lagi banyak ilmu, lagi bangga dengan ilmu. Pergi mana-mana bawa ilmu, rasa aku ilmu lagi tinggi, aku PhD banyak, dia tak ada PhD. Kau tak boleh jadi imam, aku jadi imam. Kau pelajaran tak banyak, aku tinggi, aku kena jadi imam. Aku tak dapat jadi imam, nanti marah. Sebab orang tak sanjung dia. Gitu masih ada lagi sifat-sifat mazmumah, sebab ada akuan diri. Sebab akuan diri ni lah, hawa nafsu ni lah, orang yang menyembah hawa nafsu ni terlalu bahaya. Dia tersembunyi kat dalam ni. Dia bersifat munafik. Hanya orang-orang ahli Allah yang Allah bagi tahu. Dan orang-orang yang munafik ni, orang yang ahli hawa nafsu ni, dia lagi lama lagi best hidup dia. Kita nampak, oi baguslah kehidupan dia, tenang jelah. Sebenarnya dia dah itu mengumpul hawa kehendak-kehendak dia sebenarnya. Lagi dia belajar ilmu supaya dia dinaikkan. Akuan diri dia dinaikkan. Sebab dia tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka dia tidak ada rasa takut. Hawa nafsu dia tu pasal Allah Ta'ala kata, Muhammad, adakah engkau nak jadi pelindung bagi orang-orang yang menyembah hawa nafsunya dalam kehidupan dirinya? Kau tak akan boleh jadi pelindung. Dan engkau akan mendapati mereka ini lebih teruk daripada binatang. Allah Ta'ala kata, lebih teruk daripada binatang ternak. Allah Ta'ala bagi tahu ni, bukan saya bagi tahu. Buka surah Furqan ayat 43, 44. Sambung lagi 45, tengok. Makna Allah Ta'ala larang orang yang mengikuti hawa nafsu, tak kenal diri, tak kenal Allah. Rasulullah jangan datang dan jangan jadi pendamping untuk menyelamatkan dia, jadi penolong. Allah tak izinkan kau jadi Muhammad, walaupun kau penolong, aku tak izinkan menolong orang-orang yang mengikuti, menyembah Tuhan hawa nafsunya. Iaitu orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, pastilah orang tu. Jadi banyak keliling kita ni, zaman kita ni, Allah Rasulullah kata banyak. Maka tu ditegaskan. Maknanya kalau kita nak bersama dengan Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala kata kena tegas. As-sida wal kufar, tegas buang, perang hawa nafsu kita. Supaya boleh automatik nanti Allah dan Rasul bersama kita. Dan orang-orang yang berjuang yang Allah, kita akan duduk jalan yang benar.
Fat'uli fi ibadi. Allah akan masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya, para rasul, para nabi, para wali Allah. Dalam golongan tu nanti. Walaupun mereka telah wafat, tapi Allah masukkan. Tetap kita dipanggil golongan fat'uli fi ibadi. Sebab kita dah betul-betul kenal diri, kenal Allah, menerusi pembimbing rohani kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wakil Allah Subhanahu wa ta'ala, dan waris Nabi Muhammad SAW, yang mereka ini adalah innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita ada harapan yang besar mencari, iaitu orang-orang yang Allah Ta'ala kata orang ini adalah dia tidak takut pada siapa. Dia adalah kekasihku. Kita masih ada lagi selepas Rasulullah ada kekasih-kekasih Allah. Maka carilah, dia inilah pembimbing rohani kita yang setiap masa mendoakan kita setiap malam, supaya kita dapat Allah Ta'ala dan sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam mereka memikirkan bagaimana untuk menarik kita, menarik ala ta'lu alayya waktu ni muslim, mengajak kita betul-betul minta kepada Allah supaya dia datang sebagai Islam, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu memikirkan, dia tadi amalan dia tidak mampu siapa-siapa menandingi. Sebab amalan yang paling tinggi adalah memikirkan kasih sayang untuk selamatkan orang lain. Bukan ibadah tu untuk penting diri sendiri, aku jauh daripada neraka, aku selamat diri aku, sudahlah. Itu bagus juga. Tapi Allah Ta'ala kata aku sangat sayang bila hamba ku memikirkan untuk menyelamatkan orang lain dengan keadaan kasih sayang. Dia tak memilih sesiapa. Siapa pun dia, macam Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, sekalian alam. Mereka itu sifat-sifat para innal awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah la haufun, dia tidak takut pun kepada sesiapa pun. Dia tidak akan duduk di bawah raja yang zalim, raja agung yang zalim, pemimpin yang zalim. Dia tidak akan bersekongkol, malahan dia akan kasih sayang mendoakan. Dia bukan membenci nak perang, dia akan kasih sayang doakan. Kesian tengok pemimpin agung, raja yang memerintah yang tak betul, dia kesian, dia doakan supaya dapat hidayatullah. Dia hantarkan nasihat-nasihat yang tadi, hantarkan peringatan-peringatan, supaya kembalilah kepada Allah. Sebab dia kesian kita tertipu dengan dunia dan permainan-permainan dunia ni, kita tertipu. Jadi mereka ni awliya Allah, pembimbing rohani, mursyid yang alibillah ni, mereka dah dapat kemenangan daripada Allah. Allah memberi kemenangan yang nyata dan jelas di dunia lagi. Jadi dia nampak orang-orang yang rugi, iaitu orang yang mengikuti menyembahan hawa nafsu. Dia tak menyembah patung, tapi lebih bahaya lagi, Allah Ta'ala kata dia Muhammad, dia menyembah hawa nafsu. Ini golongan yang munafik, yang lebih bahaya lagi, yang mereka ini sifatnya bukan binatang lagi, lebih teruk dari binatang. Sanggup bunuh orang sana, bunuh orang sini, tapi dia sembunyi diri dia, seolah-olah dia tak bunuh, lain orang yang bunuh. Dia pakai ubat tu buat apa? Ubat tu dia cipta untuk matikan. Dia ciptakan ubat tu untuk matikan orang, dia tak mengaku dia matikan. Yang matikan doktor tu lah yang jet. Padahal dia menciptakan alat tu untuk mematikan. Dia lebih teruk daripada binatang. Binatang pun sayang dengan anak dia. Binatang pun masih lagi tolong-menolong lagi, masih ada. Tapi ni lebih teruk daripada binatang. Sanggup dia bunuh anak kecil, baru lahir ke, hospital dia bom, tapi dia tak nampak macam dia bom. Tu. Tapi dia menyembunyikan. Ni lebih teruk lagi. Dan siapa yang dekat dengan dia sama juga, adalah mengiyakan apa tindakan-tindakannya. Mulut cakap benci-benci, tapi masih lagi mengikuti cara orang-orang yang lebih teruk daripada binatang, yang mengikuti penyembahan hawa nafsu. Kita tak nampak dia sembah patung, tapi dia sembah yang lebih bahaya, iaitu hawa nafsu. Dia sanggup buat apa lebih teruk daripada binatang. Adakah kau nak jadi pelindung dia? Kau tak boleh jadi pelindung dia, Muhammad. Jadi Allah larang Nabi Muhammad untuk menjadi pelindung untuk kepada orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Minta maaf saya cakap. Nampak macam keras, sebenarnya ini larangan Allah. Allah Ta'ala kata asida walal kufar, buang, lawan hawa nafsu kau, kufar tu. Bukan kafir kat luar tu, kafir kat dalam kau tu. Apa sifatnya? Bangga diri, ego, macam-macam akan datang bila ada akuan diri. Kau tak perangi, kau tak jumpa guru mursyid yang pakar dalam peperangan ni untuk nak tunjukkan kau bagaimana nak melawan hawa nafsu kau dengan cara mengenal Allah, takut kepada Allah. Tak ada cara lain. Kembali kepada Allah. Jadi Allah yang menghapuskan hawa nafsu kau tadi. Engkau tidak mampu. Sebab hawa nafsu, Nabi kata, macam kuda liar.
Liar. Kuda liar cuba tengok. Nak dekat dia lari. Kau pegang dia, melambung kau dia bantai. Jadi macam mana? Jadi kuda liar tu tidak boleh lari. Hanya Allah, takut kepada Allah, kenal diri, kenal Allah, maka Allah lah yang akan menenangkan. Sebab Allah yang tahu tenangkan hawa nafsu kita dengan mendapat nafsul mutmainah. Jadi jaga, tengok dalam diri masing-masing ya. Ilmu apa Al-Quran 30 juzuk, hadis 100,000 ya. Macam-macam kita ada ilmu, tapi ilmu kena diri, kena Allah tak ada, tetap juga Allah Ta'ala kata tak bermanfaat. Ini bukan saya cakap, ini Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Ilmu amal banyak tapi tanpa mengenal Allah maka tak bermanfaat. Sebab apa tak bermanfaat? Malahan rugi. Kenapa rugi? Kerana dia menyangka dia yang melakukan, dia ada ilmu, dia rasa dia beramal 60 tahun. Bukankah Allah yang menggerakkan dia? Bukankah ilmu Allah yang bagi engkau? La ilma lana. Bila engkau dah tahu Allah bagi illa ma'alam tanah, Allah bagi ilmu, engkau rasa sombong engkau punya ilmu pula. Sedetik aja lintasan engkau pandai, habis. Macam disiram dengan minyak ke atas kayu. Hancur amalan kita semua. Nak ke gitu? Maka itu belajar supaya kita takut. Seperti mana banyak para-para daripada Rasulullah turun kepada sahabat, tabi'in, wali-wali Allah, semuanya takut betul-betul, takwa kepada Allah, takwa pada Allah. Lagi dia mengaji, kenal diri, kenal, lagi bertakwa, lagi dia beramal, lagi bertakwa. Bukan lagi beramal, lagi dia rasa sombong. Tak, bertakwa dia pegang tu. Bertakwa tu apa? Dia betul-betul takut, nak merasa ada akuan diri. Dia jaga, warak, menjaga, jangan sampai ada rasa keakuan diri. Itu warak nama dia. Taat, takut, qanaah, merasa cukup, warak. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, arti takwa tu tadi. Tadabbur Imam Junaid al-Baghdadi. Iaitu taat, qanaah, merasa cukup apa yang Allah bagi, bersyukur, dan juga warak, menjaga jangan sampai ada rasa akuan diri. Sentiasa mengesahkan Allah tu takwa maknanya. Ni kalau orang sebut takwa tak menggigil, saya tak tahulah. Ni kalau orang-orang benar-benar mukmin yang kenal diri, kenal Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, sebutkan nama Allah, bergetar kerana tak mau rasa ada akuan diri, bergetar, takut dan rindu kepada Allah. Tak nampak lebih syurga ke nikmat apa pun, dia tak nampak. Dia nampaknya nikmatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia betul-betul tak mau ada rasa keakuan diri. Jadi ini yang masalah sekarang ni, kita kekurangan orang yang nak menjelaskan. Di zaman Rasulullah menjelaskan, iaitu ciri-ciri orang yang menyembah hawa nafsu. Jadi Rasulullah tu, di zaman Rasulullah, kafir Quraisy orang 360 berhala lebih. Latah, Uzza, Manah. Tapi Nabi tak robohkan dulu. Nabi robohkan berhala yang paling besar, iaitu dalam keakuan diri orang kafir Quraisy tu. Nak dibunuh, nak dihancurkan berhala hawa nafsu diri mereka tu. Jadi Nabi hancurkan tu dulu. Dan menang baru hancurkan berhala mudah. Kalau kita tak hancurkan hawa nafsu kita dulu, kita tak mampu untuk nak menyebut nama Allah, dan kita nak bersama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah dekat dengan kita, Abu Jahal tidak merasa dekat pun. Tu tadi. Malahan dia tutup mata jumpa Rasulullah, tak nak. Sebab takut cahaya iman masuk ke dalam dirinya. Punya jahil tadi. Begitulah kita ni, bila dah terbiasa menyembah hawa nafsu, kita tidak sedar. Inilah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita lalai, kita biarkan, lama-lama diri kita dah, itu saya cerita tu hari, teh ayam candu dah tak jadi bau teh ayam candu dah. Paling busuk tu teh ayam candu, kita dah biasa dengan dia, lalu kita dah tak rasa dah benda tu najis dah. Gitulah, sebab itu kita jadi buta dah. Kita tak nampak mana yang lebih penting dalam kehidupan kita. Sebab kita dah terlalu biarkan hawa nafsu kita. Kita menyembah hawa nafsu kita, kehendak kita dah terbiasa. Sampai kan kita nak dengar YouTube ni pun nak apa, kita tak nak terpanggil langsung, ya Allah. Lepas tu bila terpanggil pula, tengok pula, alah ini nanti dah tua boleh, macam-macam kita punya alasan.
Dan kita memfitnah orang ni gini, orang ni, orang yang nak bagi ingatkan kita ni, macam-macam kita kata. Kita ajakkan pula. Dah lah kita tak nak, kita ajakkan orang lain. Jangan dengan si Ajis ni. Jangan dia ni, dia buat cerita lagi perangai dia makin lebih teruk daripada binatang. Dia tak nak, tak apa, jahil. Jahiliah dia ajak pula orang. Jangan dekat si Ajis ni. Kau dekat dengan dia, nanti kau kena terikat dengan dia. La haula wala. Punya jahiliah balik tu, akan datang jahiliah balik. Rasulullah kata, aku datang mula-mula jahiliah. Teruk betul jahil, bukan jahil aja, jahiliah. Kalau minum arak tak apa lagi, mandi arak, pesta arak. Ya, kita tengok sekarang di Arab Saudi pun pesta ada teplak dah, disco halal pula. Orang ajar punya apa ya. Tu tadi. Kita nampak perangai tu, perangai hawa nafsu mengikut. Lagi buruk nanti dia akan buat. Dia akan buat lagi buruk. Lama-lama dia nak satu dunia ni, dia nak kontrol supaya ikut. Jadi apa ni yang dia panggil apa? Cerita apa tu? Cerita yang dia orang buat tu. Cerita apa? Zombie. Dia nak manusia jadi zombie semua. Tu tadi. Jadi dia boleh kontrol daripada jauh. Punya bodoh tu punya. Dia punya jahiliah tadi. Otak dia tu, dia ingat dia boleh setting ke situ. Dia tak tahu bahawa Allah tu lah mentadbir sekalian alam ni. Allah yang tahu menyusunnya semua. Semuanya adalah berlaku dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita merasakan kita ni hidup, maka hidup kita ni sebenarnya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah, yang mengikuti hawa nafsu, dia kata, aku ni yang buat sendiri, bukan Allah. Aku ni kaya bukan sebab apa? Aku usaha kan? Aku usaha. Aku tanam ni, aku tahu baja ni, aku tahu ni. Aku pergi ke apa? Aku nelayan, aku pergi pagi-pagi. Kau pemalas. Dia sombong. Dia kata dia yang pandai cari rezeki. Bukan rezeki tu Allah Ta'ala aturkan. Sombongnya tadi. Jadi beginilah manusia, kalau dia biarkan tak mau kenal diri, kenal Allah, jadi dia akan menyembah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni Rasulullah kata dia ada battalion dia. Di belakang hawa nafsu yang kita tak nampak, tersembunyi, gaib ni, ada battalion. Satu battalion tu kadang-kadang ada 2,000, 3,000 battalion yang tukar ampu kau. Kalau kau pakar hafiz Quran, dia akan kata kau memang hebat. Kat kampung ni kau lah hafiz Quran. Kalau imam kau kena nombor 1. Kau hafiz Quran, orang lain jangan. Dia ampu macam-macam. Kau ni kat kampung ni kau pakar hadis. Kau yang boleh bercerita bab hadis ni. Kau tahu asbabul nuzul dia. Kau yang layak. Dia ampu di belakang tu. Jadi kau ke depan ni bangga dengan kau bawa benda tu. Bukan bawa Allah. Kau bawa engkau tu dengan ilmu engkau, kau kata. Padahal kita bila belajar, kita kena buangkan, letak tepi. Belajar bagus, belajar sungguh-sungguh. Saya tak kata tak boleh. Allah suruh beruntut ilmu. Allah sendiri suruh wajib. Tapi jangan pegang, jangan rasa engkau punya ilmu. Tu yang tak boleh. Kau dah pandai dan untuk ilmu, kau dah pandai, kau ngaku kau punya ilmu pula. Tu tak boleh. Letak tepi, pakai Allah, ya Allah. Apa pun tanya Allah, aku tak tahu ya Allah. Aku tak tahu lampu hijau merah pun. Ya Allah, engkau bagi tahu hijau ni jalan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun dah 100 tahun, tetap kita dah tahu dah. Kita tetap ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi tahu aku hijau ni berjalan lampu ni. Dulu aku tak tahu. Tetap juga kita merasakan bukan kita yang tahu lampu hijau tu jalan, kuning hati-hati, merah tu berhenti. Tetap juga bila-bila. Jaga kualiti tu. Allah akan pandang kualiti yang dikatakan ahsanu amalah ni. Sentiasa kita, macam mana pun dia bagi hebat mukjizat macam mana pun pada para nabi, pada Rasulullah, dia bagi mukjizat macam-macam, tetap ya Allah, tolong jangan biarkan aku gunakan mukjizat ni dengan keakuan diriku, melainkan arahan kau ya Allah. Walaupun dah dianugerahkan mukjizat, cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa, Rasulullah tu Al-Quran, sebut huruf alif dia jadi, tetap Rasulullah kata, tunggu arahan kau ya Allah, aku tak nak berbuat atas kehendak aku. Begitu sekali disiplin akhlak ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa? Nak ngaku-ngaku kita ni memiliki karamah ke tak? Takut kita nak guna karamah tanpa izin Allah. Takut nak gunakan mukjizat para rasul tanpa izin Allah. Jadi takut kita nak gunakan ilmu, takut kita nak apa yang kita dah faham, kita ngaku kita yang faham.
Kalau dah kenal diri, kenal Allah, inilah manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak bawa, dan nampak macam remeh-temeh, tapi sebenarnya bila kita selidik, banyak kita telah melakukan kesyirikan. Tapi tak mengaji, kita nak sombong, kita nak rasa dipuji orang, nak rasa betul dia. Ginilah jadi dia. Kita tak mengaku kita salah, kita rasa betul dia. Betul kan. Malahan Nabi SAW dah tentu-tentu maksum, dipelihara daripada berbuat dosa, tak ada apa-apa, maksum, masih lagi beristighfar 70 kali sekurang-kurangnya. Hingga kan tadi isterinya Sayyidatina Aisyah, mengapa abang teruk-teruk berdiri solat, beramal terus, ya, melakukan terus solat, melakukan terus istighfar, sedangkan abang maksum dah. Nabi kata, aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Tak boleh ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi tingginya darjat Nabi SAW, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur ni, melakukan ibadah, orang ni adalah orang yang berkasih sayang, ikhlas kepada Allah. Dia bersyukur. Kalau orang tak bersyukur beribadah, dia kerana tidak kenal diri. Maka bila dia tidak bersyukur, dia lakukan ibadah, dia nak sesuatu daripada Allah. Bukan nak diri Allah tu, dia nak sesuatu yang daripada Allah. Lain, itu orang tak bersyukur. Itu orang yang bila ada keperluan, anak nak periksa, anak gini ada keperluan penting, nak projek ni, baru dia solat hajat, nak semata-mata tu. Bila tak ada apa-apa hajat, dia pun malas nak melakukan ibadah. Itu kedudukan orang yang menyembah hawa nafsu. Nampak macam menyembah Allah, tapi sebenarnya dia nak membesarkan akuan. Dia tersembunyi, dia gaib. Tapi orang-orang Allah, orang-orang ahli Allah, dia tahu. Kerana ditugaskan membetulkan. Kerana dalam ni yang merosakkan yang lain-lain. Kerana membuka segala pintu maksiat. Dari itu berhati-hatilah. Terutama orang-orang yang alim adalah akan dipertanyakan dulu di padang mahsyar. Dia akan dipertanggungjawabkan dulu. Jadi orang alim lah yang akan diseksa dulu. Kerana kalau dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah, dia akan disoal. Bukannya pemimpin bukannya Perdana Menteri, bukan. Orang alim. Jadi orang alim hati-hati, sebab takutnya nanti bila disoal kita gagal. Kita gagal sebab apa? Allah tu tahu. Kita ingat, habislah kamu agung, Perdana Menteri, kononnya orang-orang ni, aku ni selamat, orang alim. Tak, orang alim disoal dulu. Tu. Orang yang kenal diri, kenal Allah, itu dia dah menyelamatkan, maknanya dengan duduk dalam benteng Allah, dia dah bagi tahu awal-awal. Para wali Allah tu dia dah bagi tahu, dia pengganti Nabi kan, dia bagi tahu awal lah. Jadi dia tak nak tanggungjawab di pada masa. Orang alim akan disoal dulu. Itu selamatnya kita belajar kenal diri, kenal Allah. Allah jamin keamanan dan Allah benteng. Siapa boleh selamatkan kalau Allah dah janji, sebab Allah la tukhliful mi'ad, tidak pernah mungkin janji. Orang yang benar-benar menyebut aku, mengenal aku, faham diriku, maka bukan sekadar faham namaku, tapi dalam diriku, iaitu sifat-sifatku dia tidak faham, maka dia dah tahu dia tu tidak ada. Yang ada adalah semuanya hayun, hidup Allah, pendengaran Allah, cerita semua dia nampak Allah, dia tak nampak lain dah. Maka orang ni berada dalam bentengku, aku jamin keamanan, aku jamin ketenteraman di mana jua mereka ada. Malahan ditugaskan nanti oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain. Sebab orang yang Allah Ta'ala kata selamat, dijamin, dia ada satu anugerah yang Allah bagi untuk selamatkan orang lain untuk duduk dalam benteng Allah. Seperti Rasulullah SAW. Dan pengikut-pengikut, orang yang mengikuti benar-benar jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Jejak langkah syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Betul-betul. Semua empat-empat ni. Tanpa satu tertinggal. Jangan kata syariat tak cukup. Nabi kata, Nabi yang cakap tak cukup. Mesti empat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ikut. Apa tanda ke kesuruhan dia? Buang akuan diri dah. Kau dah kenal semua empat-empat syariat, tarikat, hakikat, makrifat, kau dah berhenti nak mengaku ada kau. Semuanya dia. Syariat Esa, tarikat Esa, hakikat Esa, makrifat pun Esa. Semuanya Esa, dah tak nampak lain dah. Dah buta dah.
Semua yang kita nampak afal dia, kita nampak semua menyatakan dia yang menciptakan afal. Nama-nama yang ada semua Allah yang letakkan nama tu. Kita nampak nama Allah yang paling agung. Kita nampak sifat-sifat apa perkara yang ada sifat rasa durian, sifat semua kita nampak Allah yang menjadikan rasa tu. Dan makrifat kita tahu siapa pun yang dapat rasa ni berasal daripada Allah, supaya dapat kita tahu bahawa rasa tu adalah daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lain daripada Allah, tak ada semua. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak bawa. Jangan ingat walah tok si Azim balik-balik ulang benda tu, ulang benda ni. Itu terserah. Bagi orang yang mati hati dia tidak akan nampak cahaya iman yang masuk. Bagi orang yang ada mata hatinya, Allah Ta'ala kata tidak sakit. Kalau bagi mata hati yang sakit, dia akan memberontak, tak puas hati dengan Allah Ta'ala punya apa yang Allah Ta'ala dah susun dalam hidup dia. Sebenarnya orang yang hatinya sakit adalah memprotes. Mengapalah aku tak kaya? Kalau aku kaya kan, mengapalah aku tak gini? Setiap waktu dia ada je dia protes. Sebenarnya dia protes Allah Ta'ala. Jadi hatinya sakit. Dan hati tak tenang ni buta. Dia tak nampak Allah dulu. Dia nampak makhluk dulu. Benda tu. Itu orang buta pun. Itu orang buta. Di dunia ni buta, sesat lah. Sebab dia tak nampak Allah dulu. Dia nampak kalau gunung, dia nampak gunung dulu. Dia nampak air, dia nampak air dulu. Dia tak nampak siapa yang jadi. Jadi orang begini, orang yang maknanya mata hatinya, matanya buta, dan orang yang memprotes Allah Ta'ala punya sesuatu yang Allah jadikan tu tidak sia-sia, dia memprotes. Ngapalah ni duit aku hilang 10,000, duit ada 100,000, 10,000 hilang. Siapalah yang ambil, tak puas hati dia 10. Padahal ada 90,000 lagi. Begitulah kita. Kita sakit sikit je, tapi kita nampak yang lain tak sakit, kita tak nampak. Satu tu daripada 100 ada satu je. 99 ada nikmat lagi. Satu tu kita ni suka berbalah. Mengapalah satu ni sakit ni? Mengapalah susah aku ya? Kita pandang yang satu, padahal 99 lain tu nikmat. Kita tak nak kenangkan. Ini manusia ni dia suka berbalah ke situ. Padahal sesuatu yang Allah cabut daripada 100 nikmat yang kau ada, satu Allah cabut. Satu je untuk supaya kau beringat. Tujuan baik. Tu tadi. Ya? Kau suka protes. Tu, pengampunan Allah kamu rasa macam tak penting. Nanti sampai di pada mahsyar baru kau tahu menyesalnya. Mengapa kau tak istighfar betul-betul di dunia? Engkau hanya istighfar nak memuaskan hawa nafsu kau untuk melepaskan aku dapat sebut 100,000, cukuplah tu, aku dah minta ampun cukup. Padahal istighfar ni yang paling best adalah menyesal. Nikmatnya istighfar tu menyesal. Bukan nikmatnya banyak bilangan. Bukan saya cakap tak boleh. Kau banyak bilangan tak ada menyesal, kau buat balik pun tak guna juga. Allah pandang menyesal tak? Menyesal tu daripada Allah. Nabi Adam menyesal aku tak salahkan aku menyesal kau goda. Tak, Adam dengan Hawa dengan iblis goda. Aku menyesal. Allah dah pesan dah, aku menyesal. Aku menyesal, aku mengakui, aku menyesal. Aku telah pergi, engkau dah larang. Itu yang baru istighfar. Ini istighfar dulu 100,000 tapi tak rasa pun mana salah dia. Allah pandang tu semua. Kemudian bila nak berhenti, bila air mata tu dah diberhentikan oleh Allah, ya, bila Allah memberikan ketenangan, berhentilah. Sementara. Nanti penyesalannya terus berlangsung. Tapi kalau tak keluar air mata, tak menyesal, bagaimana? Buat keluar air mata, buat sedih. Buat sedih, mana boleh? Dia kena kenangkan apa salahnya dulu. Letakkan depan mata kita. Salahan ni terlalu besar. Apa salahan paling besar? Aku dah berzina, aku dah ni. Tu pun besar juga. Aku dah merompak, aku dah mengedar dadah banyak, aku dah macam-macam. Allah boleh ampunkan lah. Allah boleh ampunkan. Tapi letakkan penyesalan. Letakkan tu semua. Tapi yang paling besar Allah nak tengok kita, menyesal ada akuan diri. Itu lebih besar daripada dosa-dosa lain yang Allah boleh ampun. Tapi bila akuan diri kau, menyembah diri kau tu itu paling mustahak yang Allah nak tengok. Menyesal kau betul-betul kat situ tadi. Menyesal ada aku angkat tadi cawan aku rasa aku, ya Allah.
Aku tadi dalam solat ada akuan diri, ada aku ingat lagi ya Allah. Pada aku dah haramkan dalam ingat pada nama aku tak ada isteri, aku tak ada anak, dalam solat tu aku bersedia ya Allah, tapi masuk juga menangis kita. Masuk sikit pun menangis dah. Kerana sikit ada akuan diri tu adalah sesuatu kesalahan yang paling berat. Lah tu kecil je. Tak, jangan pandang kecil besar. Dengan siapa kau buat? Allah tak pernah berpaling, tak pernah benci. Tapi kau bawa palingan wajah kau kepada lain, sedangkan kau kata kau menghadap dia. Jadi salahan yang sangat besar. Jadi kita kena ada penyesalan. Yang paling besar adalah kita merasa akuan diri, menyembah hawa nafsu kita, akuan diri. Kalau tak mengaji ni susah lah nak faham. Tak mau dengar, tak tahu nak cakap lah. Ya, carilah pembimbing guru mursyid untuk supaya lebih kita dapat berperang dan ditunjukkan skill-skill untuk memerangi, membuang asidah wal kufar, supaya akan datang bahagianya rohama'u bainahum, hidup dalam berkasih sayang dengan Allah dan berkasih sayang dengan makhluk. Nikmatnya tadi. Ya. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Kita minta tambahan daripada Pak Lang dan juga Syekh Latif dan lain-lain dari kita, insya-Allah, untuk menambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tidak terhitung, yang tidak mampu kita nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah Taala kurniakan kepada kita, saya kita tak mampu, tak larat nak menghitungnya, kerana banyaknya dan berterusannya nikmat Allah SWT itu. Dan nikmat yang paling besar Allah SWT anugerahkan ialah nikmat Islam, iman, ihsan dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita sama-sama dalam majlis talk kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal ma'rifatullah, dan kita nak bawa kalimah thayyibah, kalimah iman ataupun kalimah sakti kita itu, iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana dengan kalimah iman ini kita nak buangkan keakuan diri kita. Kita nak tanggalkan, nak leburkan keakuan diri dan nak isbatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kudratullah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Setiap waktu dan setiap masa, setiap ketika kita nak dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak utamakan, nak nombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita pandang, setiap yang kita bercakap, setiap yang kita dengar, setiap yang kita perbuatan, semuanya adalah kita rasakan bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada langsung daripada diri kita. Dan Ustaz tekankan tadi ini, iaitulah kita nak talqinkan kalimah ini khasnya kepada diri kita sendiri, kalimah la ilaha illallah ini. Macam mana kita nak talqinkan? Kita nak kena matikan diri kita, mati dulu sebelum mati. Jadi masya-Allah, kita nak rasakan dan anggapkan kita, bukan kata anggap, tapi merasakan sebenar-benar bahawa kita tidak ada lagi kehidupan. Yang ada hanyalah kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kita nak rasakan macam tu, barulah kita talqinkan la ilaha illallah. Barulah dia akan datang keamanan, akan datangnya kemanisan iman, akan datangnya manis yang tiada pahitnya di dalam kehidupan kita. Jadi itulah sedikit pada petang ini, insya-Allah sama-sama perkongsian. Saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Dapat kita bersama-sama berkumpul seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kita diperjalankan di sini bertujuan untuk menghidupkan rohaniah-rohaniah kita yang mati sebelum ni. Saya menceritakan pasal diri saya sendiri dah, dan yang mungkin yang kesamaan tu ada, itulah rohaniah kita yang mati, yang tak memikirkan tentang yang dikatakan penceritaan yang pertama tadi pada petang ni tadi tu, hawa tu, hawa nafsu tadi tu, hawa nafsu keakuan diri tu yang tu. Kita jangan memandang kepada orang lain, memandanglah pada diri sendiri. Wa ma fa'altu an amri dalam surah Al-Kahfi. Apa yang kita pendengarkan ni, yang sebelum-sebelum ni semua menyatakan dalam surah Al-Kahfi tu pun ada. Maknanya apa? Yang ni Nabi Rasulullah SAW aja. Nabi Khidir pun sekali. Yang dikatakan melubangkan perahu dan sebagainya, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak memikirkan kepada Latiful Khabir yang maha halus, Allah Taala ni maha halus perbuatan dia. Halus. Kalau kita ni ada yang Ustaz cakap tadi tu, sikit je ada kita punya contoh sangkaan buruk tu, banyak lagi lah kan. Sangkaan buruk tu masalah kita. Tidak dituangkan satu dalam gelas yang berisi air tu, tidak ditelengkupkan, buang, tak ada yang ada nyawa. Kita boleh ajar budak-budak, macam contoh saya kan, saya pernah mengajar anak-anak buah saya dulu kan. Boleh kita mengajar dan sebagainya, apa yang kita dapat ilmu tu kan, kita ajar ni menggunakan apa ayat Quran kononnya. Contohnya, ni saya cerita diri saya lah, yang saya jahil dulu, gunakan ayat Quran ni kan. Memancing, contohnya memancing ikan, kita gunakan wama ramaita iz ramaita walakinallahu rama. Kalau ada sihir dalam diri kamu kan, maka Al-Quran tidak akan menambah apa-apa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Dan tidak menambah apa-apa. Sama juga kita nak cakap pasal Allah Taala yang diperkatakan tadi kan. Kita cakap ini daripada Allah kan. Padahal dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak kenal dia, tak kenal Allah tu bukannya ini bukan ilmu baru. Kan? Jangan judge kan, jangan dia judge orang je kan. Ini nak cerita dalam diri kita ni, kita nak sentuh dalam diri kita ni. Bukan saya cakap ni saya betul, orang lain tak betul. Tak, ni kita nak sama-sama mengajak ni. Ini bukan main-main, ni melibatkan dalaman ni. Kan? Benar sangat ni kalau orang yang mikirkan persangkaan buruk ni, benar sangat otak kau. Kan? Ni nak cakap ni. Ini bukan kasar, ni nak cakap memang benar lah. Saya cerita dengan isteri saya kan, sebelum ni dulu kan, berlaku di Kuala Lumpur dulu kan. Ini bukan melibatkan perempuan saja, bukan Ini melibatkan akidah juga ni. Kan, kawan saya satu pejabat, perempuan isteri, lebam biji mata dia. Biru dia tutup macam ni kat pejabat. Tapi dia masih lagi dia kata, masih lagi dia sabar. Bukan sabar tu bukan dia bodoh, bukan. Dia kata ini semua ujian aku. Ya Allah, engkau ni memang, kalau orang kat pejabat tu, kau ni memang biol lah, dia kata. Tak, padahal dia memang ketaatan yang Allah Ta'ala suruh tu, taat tadi. Tu saya cerita. Saya ni sebab cerita ni sebab nak cerita kat isteri saya. Bukanlah saya cakap apa, maksudnya menambahkan lagi ketaatan dia kepada suami, dan kepada yang lain-lain lah. Lebih utama lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala suruh taat, contoh banyak saya dengar, saya buka-buka je dekat TikTok tu kan. Taat pada suami. Allah. Apa benda yang masuk ni, padahal saya tak ada tekan apa-apa benda tu. Dia datang gitu, mana saya tahu. Kan? Taat pada suami. Jadi saya pun kuatkan volume tadi nak dengarkan kat isteri saya. Kan? Bukan saya nak apa, nak cerita begini ni, nak menyentuh cerita ni, taat ni. Kan? Sama juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita tak betul-betul buang ni betul. Ada orang yang saya pun share masa tu di Santan dulu. Talk tu saya cakap di zon kuliah, sama-sama tengok nanti zon kuliah. Saya letakkan dalam zon kuliah. Kenal diri, kenal Allah. Saya cakap perkara tauhid yang dah lama kita tinggal, dan ada orang yang nak menerangkan tentang kenal diri, kenal Allah ni, dia perlekehkan. Saya cakap dalam zon kuliah tu. Saya tulis tulisan saya tu kan, dalam zon kuliah tu dia perlekehkan. So
perhatikanlah. Kan? Kita nak jadi ke macam Abu Jahal? Nak jadi ke dengan anak-anak Abu Jahal? Masalah kita nanti. Kita nak suruh makhluk. Kita sebagai makhluk manusia ni dah terangkan dekat engkau. Kan? Siapa-siapalah ustaz nasihat dan sebagainya, Pak Lang dan sebagainya, nasihat kan. Engkau orang tak dengar, macam ikut je hawa nafsu kau. Macam kuda liar tadi tu kan. Nanti tunggulah. Saya rasa tunggu makhluk lain datang menjelma nanti kan. Contoh macam ada orang ketuk pintu dia kan, datang jumpa kau, nasihat kau, baru kau takut nanti. Itu. Saya pun minta macam tu lah kot, kalau orang degil sangat. Kan? Takkan makhluk selain daripada manusia nak cakap dengan kau kan. Ini makhluk manusia sama cakap dengan kau, cakap secara baik. Kan? Secara kasih sayang, secara tegas. Kan? Nak memikirkan masalah yang dalaman ni. Kan? Dia cakap bidang tak sama. Kita belajar Mesir, Syria, Jordan, kan? Tak sama dengan perkara yang dalaman ni. Kan? Tak dimasukkan macam Imam Ghazali kan. Dia ketepikan ilmu dia dulu. Kita ni tak ketepikan dulu. Kita terus kepada ilmu. Mana boleh. Kan? Terus kepada ilmu. Kan mensyirikkan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kan? Jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah SWT dalam sesuatu beribadah kepadanya. Kita lah, kalau kita tahulah tentang apa Nabi Khidir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi, kan? Bacalah. Engkau pun tak baca, lepas tu kau nak judge orang. Kan? Tak baca, tak tadabbur pula. Bukan saya nak cakap saya ni bagus, saya boleh tadabbur, tak. Saya disusun. Saya pun tak tahu apa benda pun. Saya disusun orang tahu. Bayangkan kalau ada budak kecil, kalau zaman contoh saya cakap, kan? Kita bunuh budak tu. Ni nyata budak kecil yang contoh macam siapa Yasin tu. Yasin bunuh contoh kan. Apalah itu zaman Nabi Khidir alaihi salam. Kan, yang Allah Taala tulis supaya kita bunuh keakuan dalaman diri kita ni betul-betul tegas. Kan, dia akan menghancurkan kita punya akidah dalam diri kita. Saya dapat olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ni diperlis, kan, kita baca kunut nazilah. Tak salah baca kunut nazilah. Tapi dia kata Yahudi wan Nasara, Yahudi dalaman tu kau kena betulkan. Kau nampakkan yang dalaman tu. Doa tu betul, tapi dalaman tu kau betulkan. Kau jangan nampak Palestin yang duduk kat sana tu, kat Gaza tu kan. Dalaman tu Gaza tu dekat dalam kau yang memang dah kena bom dah tu. Itu yang kita nak kena tekankan yang tu sebenarnya. Bukan kunut azilah ni kita imaginekan yang di sana. Kesian dia orang, kesian kena bom, kesiankan diri kita. Macam mana Azazil, macam mana malaikat berjumpa dengan malaikat Azazil dahulu, kan? Yang Allah Taala kata akan Allah Taala yang halau seorang makhluk tu, yang Azazil sendiri kan. Dia minta doa dengan Azazil, tapi Azazil doakan semua malaikat semua. Dia lupa diri dia nak doakan diri dia. Tapi tak apa, itu penceritaan Allah SWT untuk yang kita jadikan pedoman di situ. Jangan kita doakan yang tu dulu. Doakan dalaman kita ni. Perhatikan. Jangan kita syok sendiri. Syok sendiri kepada Allah tak apa juga. Syok akan diri dia yang Esa tu tak apa. Ni syok sendiri, akuan diri, hawa nafsu. Kan? Jadi saya minta maaf, saya cakap, kami kalau nampak tu memang jangan ingat kami diam. Jangan ingat kami diam, kami perhatikan. Kami perhati. Jangan ingat kami diam. Allah Ta'ala memerhati. Saya tak cakap perhati ni saya yang perhati. Allah Ta'ala memerhati. CCTV selalu yang ada. Selalu ada. Jangan ingat kami diam. Ingat, saya tegaskan kat sini. Saya bukan ni. Ini bukan ketamaran. Ini nasihat daripada saya ni. Ingat, kalau fahamlah. Ni. Perhatikan. Jangan ingat kami diam. Ingat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dijemput sekali lagi untuk menghadiri kuliah daripada Syekh Aziz. Apa yang saya nak kongsikan di sini, seperti mana yang diperkatakan oleh salah seorang pendengar YouTube tadi dalam komennya, mengatakan sayanglah bilangan banyak tapi tak rasa apa. Contoh saya pernah lalui dulu istighfar sampai
satu tasbih tu habislah beratus-ratus kali istighfar tapi tak rasa apa dalam ni. Jadi di situ bila kita dibimbing oleh guru dan suami saya pun selalu tegur apa semua, dia kata bila kita istighfar kita bawa apa yang kesalahan-kesalahan kita tu kita ingat balik. Di situ bila kita ingat balik kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita tu, barulah kita rasa kita nak mohon ampun dengan Allah tu. Maknanya kat situ kalau sebut Astagfirullahalazim sekali pun, tapi bila datang lintasan apa yang telah kita buat, maksiat yang telah kita buat, kesalahan-kesalahan kita, di situ baru kita rasa penyesalan yang sebetul-betulnya. Tapi kalau kita sekadar sebut tapi tak ingat dosa-dosa kita tu, tu jadi masalah. Jadi tak rasa penyesalan kat situ. Jadi betul lah, kita pernah dengar orang kata, kita jangan ingat baik kita kepada orang, tapi ingat jahat kita kepada orang. Jadi begitulah sebaliknya, kita ingat baik orang kepada kita, jangan kita ingat jahat orang kepada kita. Kat situ kita nak latih hati kita ni untuk sentiasa berbaik sangka, sentiasa muhasabah diri. Kita muhasabah diri sebab kita ni tak lepas dari melakukan dosa. Sedangkan Nabi yang maksum tu sentiasa beristighfar, apatah lagi kita ni yang tidak lepas daripada dosa. Tambah lagi kalau wanita yang telah bersuami, dosa memang banyaklah dengan suami. Saya akui diri saya sendiri. Jadi kata Allah tahu, luar dalam kita ni Allah tahu. Kadang lintasan hati kita pun Allah tahu. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah diri, sentiasa istighfar, sentiasa mohon ampun kepada Allah. Jangan kita kira-kira dosa orang. Sebab Allah kata setiap dosa, amal kebajikan yang orang tu lakukan, dia sendiri yang tanggung, bukan kita yang tanggung dosa orang. Kat situlah kita nak sentiasa jaga hati kita ni. Okey, itu saja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita semua dapat hadir dalam majlis. Saya seronok datang majlis ni. Alhamdulillah. Itu juga. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita, semuanya daripada Khatib Rabbani, nak mengajakkan kita benar-benar sama-sama dapat merasai nikmatnya. Wa amma bin ni'mati rabbik, lalu fahadis, lalu disuruh sampai. Jadi ini dia sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita, apa yang diucapkan tak lain untuk nak mengkhabarkan berita gembira yang mereka ni telah merasakan kemanisan lebur, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akuan-akuan dirinya dengan mendapatkan Rabbika, iaitu Tuhan yang Esa. Itulah yang manis, yang tiada pahit, apabila kita ni tidak lagi mensyirikkan Allah. Kita tidak menyembah hawa nafsu kita, yang mana sekarang ini manusia dilalaikan dengan banyak menyembah hawa nafsu yang mereka tidak sedar. Dibiarkan hari-hari, dibiarkan hawa nafsunya, sampai Allah memperingatkan kepada Nabi, telahkah engkau melihat mereka-mereka yang sesat, iaitu yang menyembah hawa nafsunya dijadikan Tuhan? Nabi melihat, memang Nabi melihat inilah masalah besar. Dan Allah melanjutkan lagi, engkau tidak akan dapat jadi pengawas ataupun melindung, memberi syafaat kepada mereka-mereka yang ada akuan diri yang menyembah hawa nafsunya.
engkau tidak boleh Muhammad. Dan mereka-mereka ni, bila engkau ucapkan perkataan-perkataan yang daripada hak, daripada aku, untuk mengajakkan nikmat esakan Allah, engkau ingat Muhammad, mereka nak dengar? Orang yang menyembah hawa nafsu ni, kau ingat mereka nak dengar ke Muhammad? Mereka tak peduli pun. Mereka ni sesat dan lebih teruk daripada binatang ternak. Nampak golongan ni, jangan kita ingat kita masih lagi berperang, belum berperang lagi, istiharkan perang dengan hawa nafsu. Jangan kita ingat kita dah tenang dah. Sebenarnya kita ni berada dalam azab, berada di dalam innal insana lafil khusr. Allah Ta'ala kata rugi, tak ada siapa pun boleh kata kita untung. Jadi ini yang kita nak faham, bukan menakut-nakutkan, tapi nak menyelamatkan. Allah ni nak menyelamatkan supaya kita duduk kembali asal di alam roh 4000 tahun, kita kan dengan Allah asyiknya. Jadi kita bila dihidangkan dengan dunia seisinya, kita berpaling pula 99%. Padahal 100% dulu kita hanya tak berpaling dengan Allah alam roh. Mengapa kita tak cari balik rahmat, iaitu pulang ke rahmatullah balik yang seperti asal. Jadi Allah ingatkan balik kita. Jangan kita leka terus. Peluang masih hidup ni, sisa-sisa hidup kita tak tahu jap lagi mati ke, besok ke lusa. Jadi lebih baik cepat. Hidayatullah laduni dah sampai dah, jelas dah. Kita kata yang tak nampak pun, kita tutup mata kita, kita tutup mata hati, kita berpenyakit. Jadi sudah-sudahlah tu. Penyelamat Allah Ta'ala hantar wakil penyelamat. Kita hina dia, kita pelekehkan dia, kita olok-olokkan dia. Kami macam Nabi juga, Allah Ta'ala beritahu, kami takkan jadi pengawas pada kamu, takkan jadi pelindung pada kamu, sebab kamu menyembah hawa nafsu kamu tambahkan lagi besok, tambah lagi besok, makin kuat hawa nafsu kamu biarkan. Kami cakap hari-hari pun kamu tak dengar, kamu olok-olokkan, kamu tak dengar. Allah dah bagi tahu gitu dah. Tapi kami disuruh sampaikan, kami terus sampaikan. Kami terus bertindak seperti mana Nabi rahmatan terus menerus. Tugas aku memberi rahmat. Jadi tak kira lah kau dengar tak dengar. Kami pun gitu juga. Nak ikut jejak langkah Nabi. Kami terus juga. Kau hina macam mana kau nak suruh berhenti, kami takkan berhenti. Kami terus nak menyelamatkan kamu semua. Kalau kamu tak sedar lagi, kami tak tahulah. Sebab apa? Allah dah memperingatkan. Buang hawa nafsu, lawan, buang keakuan diri. Jangan dibiarkan, makin lama makin susah nanti nak dibuang. Kami ni nampak, dibagi nampak oleh Allah. Jadi kami nak buangkan, tapi kamu tak nak buang, macam mana? Nabi pun kata, Allah Ta'ala kata Nabi tak boleh jadi pengawas, pelindung, sebab dia tak nak buang hawa nafsu penyembahan dia tu, berhala tu. Nabi pun Allah Ta'ala kata kau akan boleh jadi pengawas bagi mereka, orang yang menyembah hawa nafsu, yang mengikuti akuan dirinya tadi. Dia biar. Kamu tak boleh. Kau cakap macam mana pun dia bukan dengar. Dia tak buat, tak faham. Tutup telinga. Jadi jangan ingat kami tak tahu. Kami tahu. Sebenarnya dah datang petunjuk yang benar. Kamu yang tutup mata. Kamu buat pekak. Kamu buat hawa nafsu kamu. Jadi jangan salahkan kami. Ya. Jadi kami betul-betul nak selamatkan. Rasulullah betul-betul nak selamat. Allah lagi sayang kita. Menunggu Allah. Sudahlah tu hamba ku. Sudahlah tu. Berapa lama Allah tunggu. Sabar Allah Ta'ala. Sudahlah tu. Saya cukuplah sampai sini. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada akuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi pesanan saya, iaitu pesanlah, betul-betul pesan ni masanya dah terlalu hampir, jangan sampai tak mampu lagi kita nak pesan. Jadi lagi ada pesanlah betul-betul. Sungguh-sungguh berdoa, mohon tengah malam, mulai mohon pada Allah supaya yang kita pesan dapat petunjuk hidayah Allah laduni. Betul-betul. Kerana nanti bila dah jadi nanti peperangan yang besar, nanti dah huru hara lagi teruk nanti. Keadaan kita dah macam ni, dia tak ada masalah peperangan apa, cuma peperangan dalam kita tak mau perang. Maka nanti bila jadi peperangan lagi kita tak mampu hadapi. Ya, jadi persiapkan akidah dalaman kita supaya yang datang nanti peperangan yang luar kita boleh hadapi tak lama lagi, insya-Allah. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim.